Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kembali bersama Cikgu Zul. Pada hari ini, Cikgu ingin mengajar kamu bahasa Melayu penulisan bahagian B ulasan. Ini khususnya untuk murid tahap 2 lah, tahun 4, 5 dan 6. Kita akan fokus pada ulasan. Murid tak suka cikgu tengok dekat sekolah. Dia kata ulasan ni susah dah cikgu. Nanti cikgu akan ajar bagaimana kita nak buat ulasan dengan cara yang mudah. Ulasan ni kalau ikut dia dapat 15 markah. 15 per 50 Jadi 15 markah tu banyak. Okay, jadi cikgu bagi contoh satu soalan kepada kamu yang kita akan bincang sama-sama. Cikgu akan bimbing sampai satu tahap, nanti kamu akan boleh buat sendiri. Tulis ulasan berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah di antara 50 hingga 80. Ini biasalah, ada murid cuma murid bisa cikgu. Kalau lebih sedikit tak ada masalah. 90 ke 100 tu masih boleh diterima. Janganlah kamu buat sampai 500. Itu bukan ulasan, itu dah satu kerangan cerpen pendek pula. Okay. Maklumat yang terdapat dalam peta minda, tajuknya faedah membaca. Ada 3 isi penting yang dibagi pada sini. Yang pertama, dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dapat mengisi masa lapang. Yang ketiga, dapat menguasai sesuatu bahasa. Dia bagi 3 saja. Jadi macam mana kita nak dapatkan 50 hingga 80 patah perkataan? Dia ada cara dia. Yang pertama, kita mesti ada formula. Kalau bahagian A ada formula, bahagian C ada formula, bahagian B pun ada formula. Ini paling ringkas. Nanti cikgu akan bagi dalam siri yang berikutnya formula-formula lain pula. Paling tidak, yang ini kamu hafal dulu. Ini paling simple lah. Tengok antara kamu kena ingat ni, nanti penanda wacana. Dari permulaan kita nak tulis satu ayat tu mesti antara, selain itu, seterusnya, di samping itu, akhir sekali. Ada murid tanya, cikgu boleh ke di samping ini letak nombor 2? Tak ada masalah. Jangan kamu akhir sekali kamu letak nombor 1. Itu memang jadi salah lah. Tapi kalau yang ni di samping nak letak nombor, yang ni selain nak letak sini, terpulang. Yang penting ada penanda wacana. Okay. Selain daripada penanda wacana, kita akan gunakan juga perkataan-perkataan ini. Tengok kata mestilah, hendaklah, sepatutnya, haruslah, sewajarnya. Yang 4 di bawah ni, ini lebih kurang saja. Tapi yang ini macam wajib lah. Kita mestilah menunaikan solat 5 kali sehari. Mestilah. Jangan kamu kata kita haruslah menunaikan solat. Bila harus ni boleh buat, boleh tak buat. Tapi yang mesti ni, kita mestilah membuat kerja sekolah yang diberi oleh guru. Jangan kita kata kita haruslah membuat kerja sekolah. Tak boleh. Benda yang wajib kena buat, gunakan perkataan mestilah. Ikut situasi. Okay. Jadi contoh dalam nak buat ni, tadi kata dalam perenggan, dia mesti ada 3 perenggan. Kamu nak buat satu perenggan boleh, tetapi susahlah. Pemeriksa atau guru kamu nak cari isi penting dan sebagainya. Nak mudah, ada 3 perenggan. Perenggan pertama ini panggil perenggan pendahuluan. Perenggan kedua, perenggan isi, dan perenggan ketiga, perenggan penutup. Ada 3 perenggan, kita pecahkan. Okay, perenggan pertama, untuk mudahkan kamu, perenggan pertama ni nak mudah, kita rujuk kepada soalan. Okay, contoh, peta minda tersebut menunjukkan tentang faedah membaca. Tengok ayat pertama, kita rujuk pada soalan tadi. Peta minda tersebut menunjukkan tentang faedah membaca. Satu ayat. Jadikan 2 ayat. 2 ayat ni jangan ambil isi lagi. Kamu punya pendapat, ayat kamu sendiri. Kita tahu, membaca tu bagus. Kamu sambung. Amalan membaca banyak faedahnya kepada kita. Isi tak ambil lagi. Jadi amalan membaca banyak faedahnya kepada kita. Cukup 2 ayat. Perenggan pertama cukup 2 ayat. Belum masuk isi lagi. Hanya pengenalan baris pertama ni, rujuk soalan. Baris kedua, ayat kamu sendiri. Yang kedua, perenggan kedua ni paling penting. Perenggan kedua ni adalah isi. Tadi kita mulakan ayat tadi. Kita dah hafal formula. Antaranya pun boleh. Okay. Antara bahan yang boleh dibaca adalah seperti buku, majalah dan akhbar. Satu ayat. Bila lepas saja tanda nokta, ini kita panggil penanda wacana tadi. Kamu nak gunakan. Selain itu, koma. Kita berhenti macam selain itu, ada berhenti. Koma. Selain itu, membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan,
Bak kata orang membaca jambatan ilmu. Nampak? Membaca jambatan ilmu biasa dengar, biasa nampak kat sekolah cikgu gantung dan sebagainya. Okey. Ini penanda wacana berikut tadi. Seterusnya, dengan membaca kita dapat mengetahui hal-hal seperti kebudayaan, sains, politik dan sebagainya. Dalam petikan tak ada. Ini murid yang banyak membaca, dia kata apa? Dengan kita membaca, kita tahu hal semasa tentang hal politik dan sebagainya. Dan sekarang kita tahu, Perdana Menteri yang baru, siapa Menteri Pendidikan kita, apa, bila sekolah nak buka dan sebagainya. Itu kita tahu hal semasa. Yang ini masih penanda yang kedua. Sebab tak cukup tadi, cikgu besarkan sedikit. Ini sambungan penanda yang kedua. Penanda wacana yang berikutnya. Selain itu, kita dapat meningkatkan penguasaan dalam sesuatu bahasa. Bila kita belajar, kita membanyak membaca, kamu belajar bahasa Melayu kat sekolah. Tapi pada masa sama, kamu belajar membaca buku dalam bahasa Inggeris. Dapatnya, di samping itu, jika kita membaca buku bahasa Inggeris, penguasaan kita dalam bahasa tersebut akan meningkat. Dah pastilah, walau kamu membaca satu muka surat ataupun hanya beberapa ayat, tapi kamu dah tahu penguasaan bahasa Inggeris. Okay? Seterusnya, aktiviti membaca dapat memanfaatkan masa kita yang terluang. Orang yang banyak baca, dia tak akan ganggu kawan. Kalau murid dalam kelas dia baca buku, dia akan duduk, dia tambah ilmu, dia buat dalam buku buku nilam dan sebagainya. Okay? Dia akan buat perkara-perkara yang bermanfaat dengan masa yang terluang, masa senggang, masa lapang. Okay, ini adalah sambungan perenggan yang kedua. Yang ini baru cikgu ambil perenggan penutup. Perenggan penutup ialah perenggan yang terakhir. Ada 3 perenggan tadi. Bagi individu yang tidak suka membaca, pengetahuannya akan menjadi terbatas ini. Tidak suka. Kita buat kesimpulan. Siapa tak nak baca? Apa akan jadi? Pengetahuan menjadi terbatas. Orang tanya, sekarang Perdana Menteri kita nombor berapa? Tak. Ibu negeri Selangor apa? Tak tahu. Bila PKP negara, tak tahu. Semua tak tahu. Jadi terbatas. Jadi ni kalau boleh, kamu boleh masukkan peribahasa yang sesuai, berkaitan dengan petikan. Tajuk tadi, okay, pertamina tu. Okay, pengetahuannya akan menjadi terbatas seperti katak di bawah tempurung. Tempurung, kelapa tu, katak bawah tu. Bila katak bawah tu, dia tak tahu apa yang berlaku kat luar. Kamu duduk dekat sekolah tapi tak nak baca apa semua ni, cikgu tanya apa pun tak tahu apa-apa. Okay? Jangan jadi katak di bawah tempurung. Jangan kamu masuk begini. Yang tak sesuai, bak kata perpatah seperti sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itu kurang sesuai. Itu lebih kepada menabung. Oleh itu, hargailah masa kita dengan melakukan aktiviti membaca. Okay, kesimpulannya, dalam buat ulasan ni dia ada 3 perenggan. Perenggan pendahuluan, perenggan isi, perenggan penutup. Jadi ibarat ulasan ni, isi penting dah ada dah. Kita rujuk balik perteminda, petikan ke, rajah ke, ambil, kita susunkan saja. Cuma kamu kena hafal penanda wacana, kemudian ada sedikit perkataan mestilah, hendaklah, sewajarnya, ikut situasi. Ibarat begini, pengulas ni, ulasan ni ibarat macam seorang pengulas. Contoh macam sukan Olimpik itu, seorang pengulas dari Malaysia, Azizul Hasni Awang sedang berlumba dengan pelumba-pelumba hebat seluruh dunia. Dia akan buat ulasan. Sekarang kita saksikan Azizul Hasni Awang sedang berada di tempat kedua. Dia akan cerita macam perlawanan bola sepak. Sekarang kita akan saksikan Manchester United melawan menentang Malaysia. Malaysia sedang mendahului dengan 2-0. Itu ulasan lah. Okay, ulasan apa dia? Ya, pengulas. Nama pengulas dengan ulasan. Jadi, cikgu harap selepas ini murid-murid akan rasa cinta dengan penulisan. Jangan anggap susah. Penulisan bahagian A, bahagian B, bahagian C, InsyaAllah cikgu akan selang seri. Ada masa A, ada masa B, ada masa C. Jadi kita jumpa lagi. Bye anak murid semua. Sila buat latihan yang guru-guru kamu bagi.